Bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak meninggal dunia pagi tadi. PM ingatkan pemimpin supaya tidak rakus dan angkuh seperti zaman penjajah. PAS Melaka yakin boleh takbir negeri itu dengan lebih 23,000 ahli. Bersatu akan lulus pindaan perlembagaan seperti UMNO dan DAP. Kumpulan pendesak minta Datuk Seri Anwar segerakan reformasi. Kod Etika Wartawan Malaysia versi baharu tepat pada masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstab News edisi pagi 21 Februari 2024 bersamaan 11 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Bekas yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud meninggal dunia sekitar jam 4.28 pagi tadi di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur. Menurut laporan Astro Awani, berita duka pemergian Abdul Taib ke rahmatullah disahkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof sebentar tadi. Jelas Fadilah, jenazah akan dimandikan dan akan dibawa ke Masjid Negara untuk penghormatan terakhir peringkat Semenanjung sebelum dibawa ke lapangan terbang untuk diterbangkan ke Kuching, Sarawak. Allahyarham Abdul Taib yang genap 87 tahun pada 21 Mei lalu akan dibawa pulang ke Kuching hari ini dan akan dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk penghormatan terakhir. Jenazah Allahyarham akan disembahyangkan di Masjid Demak sebelum disemadikan di sebelah pusara isteri pertamanya, Toh Puan Laila Taib, di kediaman peribadi mereka di Demak Jaya. Sementara itu, Kerajaan Sarawak mengisytiharkan perkabungan selama 2 hari pada 21 dan 22 Februari sebagai menghormati pemergian bekas yang di-Pertua Negeri itu. Menurut kenyataan rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Amar Abu Bakar Marzuki, semua majlis rasmi yang melibatkan acara-acara hiburan hendaklah ditangguhkan. Sebelum ini, Abdul Taib merupakan satu-satunya figura politik era penubuhan Malaysia yang masih hidup dan pernah berada dalam Kabinet Sarawak yang ditubuhkan pada 22 Julai 1963. Pemimpin pada masa kini diingatkan supaya tidak bersikap rakus, angkuh dan gelojoh sebagaimana pegawai-pegawai dari negara penjajah suatu masa dahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sikap sedemikian tidak patut ada dalam diri pemimpin zaman sekarang jika mereka benar-benar ikhlas mahu membina Malaysia ke arah lebih baik. Katanya, ia juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang memikul amanah sekarang supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan baik daripada pemimpin terdahulu dan tidak terheret dengan amalan kerasukan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Beliau berkata, justru bagi mengenang jasa pemimpin terdahulu, generasi penerus harus berusaha sedaya upaya untuk mengangkat martabat negara ke peringkat lebih tinggi. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata, ketika perlembagaan negara dilihat memberi keistimewaan kepada orang Melayu, namun dalam masa yang sama, undang-undang tertinggi negara juga tidak menyisihkan kaum lain yang bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara. PAS yakin untuk mentadbir negeri Melaka selepas pilihan raya umum akan datang sekiranya ahli parti mengambil pendekatan tertentu. Menurut Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail, terdapat seramai lebih 23,000 orang ahli di seluruh negeri itu yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Beliau kemudian membandingkan jumlah PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah SAW yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Untuk rekod, PAS memiliki 28 kerusi Dewan Undangan Negeri dan pilihan raya negeri PRN yang diadakan pada 2021
menyaksikan PAS bertanding di 8 kerusi, manakala selebihnya mereka memberi laluan kepada calon lain dalam kalangan komponen PN. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu memberitahu, Bersatu dijangka meluluskan pindaan perlembagaan mirip UMNO dan DAP bagi mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kerusi jika menyokong parti lawan. Muhammad Rafiq Abdullah berkata pindaan dijangka dibentangkan pada Perhimpunan Agong Khas 2 Mac depan selari dengan perkara 49A perlembagaan merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti. Katanya, sambil merujuk kepada 6 individu yang telah berpaling tadah, mereka yang masih mengaku ahli parti perlu akur dengan perlembagaan yang telah diubah. Sekiranya mereka tidak bersetuju, mereka boleh keluar parti dan gugur kerusi yang diwakili. Menurut Rafiq, sekiranya mereka enggan mengosongkan kerusi, maka Bersatu akan menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk mengarahkan mereka berbuat demikian. Perhimpunan Agong Khas Bersatu untuk meminda perlembagaannya akan diadakan di Pusat Konvensyen Ideal IDCC Shah Alam pada 2 Mac depan. Rangkaian individu yang aktif dalam masyarakat sivil, pemikir, ilmuwan dan pertubuhan bukan kerajaan NGO menuntut kerajaan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menunaikan janjinya sewaktu menerajui blok pembangkang sebelum ini. Menurut laporan sebuah portal, kumpulan pendesak itu dianggotai projek SAMA, Institusi Pembaharuan Politik dan Demokrasi, Ngaga, Ideas, Maha Balakrishnan, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, Bail Al-Amanah dan Undi 18. Gerakan yang digelar The Seed Community for a Professional Parliament SCPP menggesa Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH supaya membentangkan satu pelan tindakan untuk reformasi parlimen sambil mengingatkan ahli parlimen Tambun itu supaya menetapkan waktu yang jelas. Dalam masa sama, kumpulan itu menasihatkan pemimpin terbabit supaya berhenti menggunakan pakatan kerajaan kononnya sebagai alasan sehingga ia dilihat merencatkan apa yang dirancang pada waktu terdahulu. Dalam satu kenyataan yang ditandatangani oleh individu dan NGO menyuarakan kekecewaan mereka kerana selepas 15 bulan, Kerajaan Madani yang diterajui Datuk Seri Anwar dilihat masih belum selesai melangsaikan pembaharuan institusi utama seperti pernah dijanjikan sebelum ini. Pelancaran Kod Etika Wartawan Malaysia versi baharu dilihat tepat pada masanya untuk membimbing dan mengingatkan golongan pengamal media mengenai kepentingan profesionalisme dalam menyebarkan maklumat dengan integriti dan pandangan yang seimbang serta adil. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kod yang dibangunkan lebih 3 dekad lepas telah dikemas kini untuk merangkumi cabaran dan lanskap semasa sambil mengekalkan matlamat sama iaitu terus memacu media tempatan sebagai satu sumber boleh dipercayai untuk rakyat. Mengulas mengenai kod versi baharu itu, Presiden Kelab Akhbar Kebangsaan Datuk Akhiruddin Atan berkata, sudah tiba masanya kerajaan membuat semakan semula kod etika itu. Katanya, kod itu tidak bermaksud untuk merumitkan atau mengongkong kebebasan media. Sebaliknya, ia akan membezakan dengan citizen jurnalis atau quasi jurnalis. Tambahnya, hanya wartawan profesional sahaja mampu mematuhi kesemua 8 kod yang disemak semula oleh Jabatan Penerangan. Sekian sahaja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.